Ya, Assalamualaikum. Okay, minggu ni aku masih lagi tak ada masa untuk berborak apa-apa sangat. Tapi aku sekarang ni sebenarnya baru balik ambil kereta. We are going to Sungai Buloh, Astana Budi. Untuk apa aku pergi Astana Budi? Sebab kita akan buat satu rawatan alternatif yang mana NGO aku semua penghuni, all the staff, even founder sekalipun, kita orang akan membuat rawatan Manara. What is rawatan Manara? Dia adalah untuk rawatan yang bagi aku adalah rawatan alternatif lah. Untuk first untuk addiction, aku background addiction. Lepas tu dia rawatan untuk everything. Kalau pada saka ke apa, nanti kau tengok sikit macam mana cerita dia kat sana. Untuk PHIV pun advisable lah. Cuma sekarang ni aku takut nak buat sebab aku semalam bawa booster. Bila booster aku sebenarnya tangan aku tengah sakit lagi. Aku tidur pun tak sedap ni. Jadi aku sebenarnya paksa badan aku ni sebenarnya nak pergi. Tapi anyway, kalau kau nak tengok cerita dengan lebih lanjut, jangan lupa like, share dan subscribe. Sebab rawatan ni bagi aku sangat, sebab aku nak buat sekali dulu. Bagi aku bukanlah berkesan, tapi aku ada satu benda titik yang buat aku rasa aku nak buat lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Okay, sekarang aku dah sampai. Aku dah sampai kat Astana Budi, Manara. Ni tempat dia. Aku sebenarnya lentok tadi, diorang sedap lah aku drive kot. So kejap lagi tak tengok apa yang berlaku. Terbalik aku pakai mask. Okay, jom kita tengok. Okey, kalau ikutkan sebenarnya aku tak boleh ambil footage dalam ni sebab PNC ada ramai orang, sebab ini melibatkan aurat kan. Jadi aku tak boleh lah ambil footage dalam ni. So sebenarnya aku tengah tunggu turn aku untuk dimanarahkan. So what is manarah? Manarah ni macam satu rawatan perubatan yang sebenarnya kalau ikutkan ini prosedur dia. Sebenarnya rawatan dia macam ketuk-ketuk, mengetuk tubuh badan di bahagian-bahagian tertentu. Jadi ketuk-ketuk sebenarnya rawatan manarah ni diiktiraf oleh Majlis Agama Islam di Selangor. Jadi setiap orang berbeza. So ada yang bengkak kat sini kan. Jadi perawat dia pun berbeza. Untuk lelaki-lelaki saja, perempuan-perempuan saja. So tak boleh sama. So sebenarnya aku buat rawatan kat sini, aku tak boleh nak ambil konten sangat. Nanti aku ceritakan kat korang lah. Tapi sebab dalam ni ada PNC sikit, tapi aku dah settle lah. Lega so far okey. So this is Astana Budi. Kalau kau datang, nanti aku bagi alamat kat bawah. Okey, kalau kau tengok video tu tadi kan, memang aku tak boleh ambil footage dekat pusat rawatan Manarah tu sebab dia very orang kata PNC, dia sangat orang kata yalah, sebab kita kat sana macam semua pesakit yang mendapat rawatan semua tak pakai baju. Jadi kalau aku ambil syuting memang aku payung besar lah, aku tak berbaju dengan kain pelekat dia. Tapi aku akan cerita kat sini macam mana rawatan Manarah tu berlaku, sebab tadi tu footage pembuktian aku buat rawatan di sana. Jadi aku buat disclaimer dekat sini, MAIS tak bayar aku, pusat rawatan Manarah tak bayar aku. Memang aku adalah orang yang pernah mendapat rawatan Manarah ni, dan ini adalah kali kedua aku buat rawatan Manarah ni. Jadi aku nak share dengan korang kenapa aku pilih rawatan ini. Aku nak orang kata maklumkan dekat orang ramai kat sini, ini adalah satu rawatan alternatif, dia bukan rawatan wajib. Jadi korang jangan salah faham macam kena buat, saya tak nak buat. Sudah, aku tak nak dengar benda macam tu. Aku hanya macam maklumkan kat korang, kalau korang perlu ada masalah-masalah yang macam yang perlukan rawatan ini, korang just try. Okay. Untuk first time rawatan Manarah ni, aku sampai duduk betul. Rawatan Manarah ni sebenarnya kalau ikutkan, korang kena tahu yang rawatan Manarah ni adalah rawatan Islam sebenarnya. Tapi klien-klien kat situ macam hari tu aku pergi kan, ada je yang bukan Islam, non-Muslim pun ada datang situ. Aku jumpa seorang ke India tu kan, dia buat rawatan kat sana. Jadi rawatan ini tidaklah macam is very Islamic, berkemenyan, tak. Dia hanya menggunakan ini sebagai satu contoh, ini bukan kayu dia, tapi contoh dia menggunakan kayu nona. Ini sebagai contoh kayu nona dia macam ni dia. Tapi ini bukan kayu nona. Kalau kayu nona betul-betul tu, diorang kata diorang macam akan disangaikan, macam diorang macam bakar macam ni, and then dia akan ketuk pada anggota badan tertentu berdasarkan kau punya kata apa ni, berdasarkan kau punya kriteria, berdasarkan kau punya sakit lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz tu tahu, dia boleh scan. Aku tak tahu macam mana dia scan, tapi ada beberapa insiden yang buatkan aku terkejut. Jadi dia akan ketuk 45 darjah je. Contoh katakan dekat sini, for example dekat sini dia akan ketuk 45 darjah sini, dia akan ketuk macam ni dia 45. Okey, memang tak sakit sebenarnya. Kalau ikutkan dari segi kalau orang tengok, kalau engkau tengok macam ni tak sakit pun sebenarnya. Okey, tapi orang yang kena, orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, aku macam reporter pula, dia akan sakit, dia bukan sekadar sakit tau, dia ada rasa bisa je. Logik akal mata, kau memang tak rasa, kau tengok macam tak sakit lah, tapi tiba-tiba bengkak, tiba-tiba lebam. Itu berdasarkan ikut kau orang punya individu punya sakit. Pengalaman aku memang ada background addiction dulu. Aku buat ni memang untuk addiction aku, sebab aku memang tak nak aku tak nak orang kata aku punya kerinduan tu datang.
Jadi apa yang berlaku adalah aku buat rawatan ni sebab aku tak nak ada benda fikir yang bukan-bukan kan. Jadi aku buat rawatan ni dah ada, kalau atas laku dulu dan aku buat rawatan, kalau addition memang kat belakang. Okey. So untuk first timer kalau siapa yang cuba, dan aku rasa ada yang pernah cuba, dia orang cakap memang sakit. Memang sakit sebab engkau tak pernah dipukul pada bahagian-bahagian tertentu. Okey, tetapi secara orang kata pemerhatian aku, semakin kerap kau buat rawatan ni semakin tidak sakit. Masa hari tu, mula-mula dulu aku buat kan dengan pusat aku dulu. Aku buat kat sini tau. Aku ingat aku kena ketuk kat sini. Dengan dekat sini. Aku buat sampai muka aku berdarah sebab ada jerawat kat sini. So dia ketuk sampai pecah. Berdarah lah. So rasa tu memang sakit ya Rabbi. Dan aku memang waktu tu memang aku lembik lah. Tapi kali kedua ni aku pergi, aku tak rasa apa-apa kat sini. Tak ada rasa. Cuma lately ni aku ada sakit dekat pinggang. Pinggang aku memang ada problem. Aku memang ada problem dengan hati aku. Dekat pinggang aku memang ketuk lah kuat. Jadi untuk second time dia tak sesakit yang pertama kali. Dan aku memang nekat aku akan teruskan rawatan ini sebab aku rasa rawatan ini sebenarnya ada impact dia. Kenapa aku cerita ada impact dia? Sebab rawatan ini aku pernah dulu masa first time aku datang, aku pernah bawa dengan seorang budak ni masa aku dengan pusat lama dulu. Budak ni seorang yang kau bayangkanlah, kau duduk pusat. Budak ni umur bawah umur. Bukan bawah umur, budak ni muda. Sorry, bukan bawah umur. Dia budak dia adalah pelatih yang muda. Kau kena survive dalam pusat yang mana abang-abang yang background dia penjara, penjenayah. Kau faham tak, yang background memang kriminal yang dahsyat lah. So budak ni memang kena survive. So dia ada satu attitude yang dia kuat mencarut, dia kuat melantun, faham tak? Kuat marah, kuat bergaduh semua. Jadi bila dimanarahkan dia, perasaan aku yang aku ingat kan, dia masa tu diketuk kat sini masa tu. Ustaz tu cakap, ni degil ni, ego kuat ni. Dia turunkan ego. Dan Alhamdulillah lepas rawatan menara pertama tu je aku rasa, dia memang berubah gila. Dia tak mencarut, dia memang Alhamdulillah. So addiction dia pun dia terus sebabkan, aku tak tahu, wallahualam lah, sebab dia sebabkan perangai dia berubah, mak dia tengok dia lain, dia terus keluar pada pusat. So aku rasa itu adalah satu benda depan mata yang aku nampak. Baru-baru ni pula masa rawatan kedua aku ni, one of my kawan, ustaz tu tahu simple dia bukan sekadar rawatan penagihan, rawatan HIV atau rawatan sakit-sakit kronik. Tapi rawatan yang macam saka-saka pun boleh. Contohnya kawan aku ni, aku tak tahulah apa kes dia, tapi ustaz tu cakap, dia masa ketuk tu, masa dia ketuk kan, dia terketuk satu tempat, dia kata, "Oh, awak ni ada simpan barang peninggalan arwah mak." Jadi aku rasa macam, wow, ustaz. Lepas tu ada sikit, kata jangan simpan. Lepas tu saya tanya, "Oh, awak pernah urut orang Lepas tu, jangan urut, nanti mudaratkan diri. Kita ni, ustaz tu biarlah tarbiyah." Tapi, apa benda soalan-soalan yang dikeluarkan ustaz tu, semuanya berdasarkan ketukan tu, kat bahagian-bahagian tertentu. Jadi, kalau aku tu, macam tak boleh cakap apa, memang, tepat. Jadi, aku bukan nak kagum sebab benda tu apa, tapi mungkin ada cara mereka melihat penyakit berdasarkan ketukan itu, dia dapat orang kata mengurangkan. Alhamdulillah, aku rasa untuk orang-orang macam dalam geng-geng NGO aku, and then ada clients kat situ, seorang dua, memang aku rasa kita orang masa dimanarahkan tu, syoknya adalah bila kita orang balik, kita orang kena ketuk je, bukan kita orang mengetuk, kita orang diketuk. Kita orang balik, penat dia macam level kau balik berjogging tau. Memang penat sangat. Jadi aku rasa memang ini adalah rawatan bagi untuk aku lah. Aku nak share dengan korang supaya kalau korang kadang-kadang macam ada individu yang macam nak dapatkan rawatan pemulihan dadah misalnya kan. Jadi dia kata tak nak masuk pusat, dia nak buat something yang drastic. Aku nak berubat pun tak apalah. Try manarah ni. Jadi apa yang perlu korang buat, apa perlu korang siapkan untuk sebelum korang pergi rawatan manarah. Jadi rawatan manarah ni kalau ikutkan aku nasihatkan korang beberapa perkara. Pertamanya, untuk sesi rawatan manarah ni, engkau sebenarnya selepas diketuk, engkau akan dimandikan. Kita mandi taubat lah dengan kain pelekat. Jadi aku advise korang, kalau korang datang untuk lelaki, aku cerita pasal lelaki dulu. Perempuan tu nanti korang kena, kalau siapa tengok kat sini, korang kena deal lah dengan manarah sebab dia memang ada ustazah. Laki-laki, perempuan buat, ada ustazah yang buat, ada ustaz yang buat. Jadi untuk lelaki, kau bawa kain pelekat kau sendiri sebab hygiene satu, and then kau bawa tuala kau sendiri. Okay, and then kain pelekat kau tu memang akan dibasahkan lepas kau ketuk. Masa kau ketuk tu, kau kena memang buka baju, kau pakai kain pelekat, and then kau akan diketuk lah badan kau. Jadi lepas kau diketuk, kau akan dimandi taubat. So mandi taubat tu, itu sangat best. Untuk aku suka. Kau mandi dengan air sejuk. Okey, air sejuk dia adalah, kau bayangkan kolah baldi, dia letak bongkar ais. Kau mandi, kau akan dimandikan aku ulang, kau akan dimandikan. Jadi bila kau dimandikan tu memang Alhamdulillah kau kena ambil wuduk, memang
kau rasa best lah. Aku suka gila benda tu. And then kau lepas di mandi taubat tu, kau akan diberikan satu minuman air limau. Air limau tu sebenarnya adalah campuran air limau, garam dan juga cuka. Jadi air tu sebenarnya sangat masam. Aku adalah orang yang suka dengan air tu sebab air tu sedap. Untuk aku sedap lah sebab ada masam. Tapi ada efek juga. Kalau setengah orang yang mungkin ada benda dalam badan, aku wallahualam lah, ini kena, mungkin kau ada kebangkitan untuk muntah ataupun kau mungkin akan cerit berit. Aku adalah orang yang cerit berit. Lepas aku minum tu, malam kan aku akan cerit berit. Dia akan cuci lah, dia akan cuci badan kau. Jadi it's very refreshing. Aku suka rawatan tu. Dan untuk mengatakan korang, untuk rawatan ni, untuk korang dipukul, diketuk dipukul bunyi macam kena jenayah pula Kau untuk diketuk, kau dimandi dan juga minum air tu, aku rasa package dia adalah 1 jam adalah RM50. Jadi aku rasa korang daripada kalau korang nak try rawatan ni, why not? So rawatan ni untuk penakit-penakit macam mana? So antaranya aku dah sebutkan tadi, penagihan dadah boleh, okey. Macam aku takkan suggest kalau aku tak buat, ni aku buat. So untuk aku ada rasa kesan dia. Lepas tu kalau kau ada masalah penyakit kronik, maksudnya kau ada macam kanser ke, kau ada masalah penyakit orang kata benda-benda yang melibatkan organ badan kau lah, apa kanser ke, barah ke apa kan, kau nak try, ada sakit buah pinggang ke, kencing manis ke. Even aku pernah dengar dulu lah, aku sebab yang cerita ni of course lah tuan tempat kan, dia cerita orang yang pernah dulu gout pun elok, orang yang pernah lupus paru badan pun elok. Tapi itu cerita dia. Lepas tu orang-orang yang ada masalah dengan PLHIV yang mendapatkan rawatan ubat tu boleh juga digalakkan sebenarnya, di-advisable untuk pergi. Lepas tu penyakit-penyakit lain seperti mental health, sebab macam aku masa mental health tu, aku rasa masa ketuk tu aku sangat lega sangat kepala otak aku rasa lega sangat. Aku tak ada fikir, dan alhamdulillah kesan daripada tu aku tak fikir banyak sangat lah. Aku ada fikir banyak tapi dia tidak membebankan aku. Jadi itu adalah big step aku lah. Jadi banyak lagi penyakit-penyakit yang lain kau boleh refer. Kalau aku cadangkan korang, kalau kau nak dapat rawatan ni, korang kena jangan buat walk-in. Sebab itu mistake dia adalah, aku rasa ramai orang datang walk-in. Bila walk-in kau akan tunggu lama dan kau akan penat. Aku yang buat interview pula, appointment. Kita buat appointment. Sebab kan ramai, kita orang datang pukul 11, kita habis pukul 4. Asal jugalah. Jadi kalau korang datang walk-in, aku takut korang akan melarat. Dan operation hour dia daripada pagi sampai petang saja. Korang jangan feeling malam-malam nak. Tak ada. So dia memang waktu dia ada waktu office hour. Jadi aku nasihatkan korang, kalau korang nak, nanti aku akan share kat korang Facebook Pusat Rawatan Manarah di Sungai Buloh. Ada tak kat negeri lain cikgu? Buat setakat ni, kalau aku pergi sana, aku ada nampak atau peta setiap negeri tu ada. Tapi aku tak berani nak cakap sebab mungkin itu adalah orang kata pengamal rawatan ini. Jadi kau kena carilah apa semua. Aku rasa kalau korang daripada mana negeri, kau cuba try contact Pusat Rawatan Manarah Sungai Buloh ni, tanya ada tak contoh kalau dari Sarawak atau Sabah, korang dapat rawatan tu boleh tak saya ada tak di Sabah Sarawak. Jadi aku rasa mungkin ada, dan mungkin aku rasa mungkin package harga dia berbeza kan. Jadi kalau korang macam ikhtiar nak buat sesuatu benda rawatan menarah ni, try contact dia. Aku akan share kat korang juga. Jadi aku nak disclaimer juga dekat sini, rawatan menarah ni sebenarnya dia bukan sekadar rawatan alternatif Islam yang kita macam bomo-bomo ni. Aku tak nak cakap benda macam tu sebab dia bukan. Dia adalah satu rawatan Islam alternatif Islami yang diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Jadi kau jangan risau dari segi orang kata kesyirikan kekurafatan, dia tak ada. Sebab itulah aku rasa benda ini sangat applicable kepada semua masyarakat. Okey, tak kisahlah kau muslim ke non muslim. Sebab contohnya macam orang muslim kan, bila kau diketuk, kau diminta untuk berzikir Allah. Memang benda itu. Tapi kalau non muslim tidaklah disuruh sebut Allah tu, tetapi mungkin disuruh bertenang, breathing dan sebagainya lagi. Tapi aku memang ikhlas sebab ada bangsa lain yang datang untuk dapatkan rawatan itu. So dia tak ada isu macam kau nak tarbiyah, tak ada. You can try. Dan setelah aku buat video pendek yang aku tunjuk tadi kan, awal tadi tu, aku dah post dekat Facebook beberapa minggu lepas. Ramai cakap, saya pernah buat cikgu tapi sakit. Okey, aku nak advise kat sini, memang peringkat pertama memang sakit. Tapi bila kau dah buat kerap, kurang lah. Sebab aku adalah orang yang dah masuk kali kedua. Aku ada kawan kat sini daripada Edu Pintas dah masuk kali keempat, kelima. Bengkak dia makin teruk, tapi dia relax tak ada sakit apa-apa, tak rasa apa-apa. Tiba-tiba memang buat. Tapi dia kata masa first time sekretar, sebab dia pernah dirasuk, ada pengalaman dirasuki. Jadi dirasuki oleh entiti. Jadi bila dia buat dapat rawatan tu, dia rasa macam tak ada, okay dah, everything is fine. So sekarang ni alhamdulillah. Jadi aku sebagai individu di sini yang mendapat rawatan manarah,
Aku bukan nak promo, bukan aku takut pula kan tiba-tiba rawatan menarah kontak aku cakap kenapa buat promotion ni. Tak, dia bukan promotion. Aku hanya nak membantu kalian jika kalian ingin mencari satu rawatan untuk orang kata kesihatan diri, pemulihan sekalipun, dengan orang kata menggunakan pengangkatan rawatan alternatif. Jadi semoga dengan perkongsian ini dapat korang kata dapat sesuatu ilmu baru, pengalaman baru, dan korang akan try lah. Aku memang advice sebab aku bukannya macam dipanggil, aku dah buat lama. So sekarang ni aku memang buat, so why don't you try? Okay, mungkin ini asbab aku menjadi hari ini. Jadi korang sebenarnya kalau dalam penagihan, bukan penagih tu dia yang kena, family pun kena try. So advice aku, kalau korang nak bawa anak-anak korang yang penagih ni try dapat rawatan, korang buat sekali. So baru korang tahu betapa sakitnya, betapa orang kata azab dia. Kalau engkau sakit, yang penagih tu lagi sakit sebenarnya. Jadi aku rasa untuk minggu itu sekian saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton. Sorry sebab lambat update konten, sebab aku memang busy minggu ni. Ada lawatan daripada MAIS lah, aku ada bercuti lah dan sebagainya lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menonton saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Bye.